عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ما شاء الله، كل نعمة من الله ما شاء الله، الخير كله بيد الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang pada kita untuk sama-sama hadir dalam rumah Allah ini. Sama-sama kita tunaikan salat maghrib, dan seterusnya sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, mencari dan mengisi dada kita dengan ilmu-ilmu agama. Kita mohon dan kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan segala amal perbuatan kita ini sebagai ibadah yang akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan lagi pengajian kita menggunakan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, bagi mencari petunjuk, pedoman sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan sambung perbahasan di muka surat 112, di bawah tajuk adab hendak tidur. Dalam ni tak ada lah tajuk secara khusus. Macam mana dah maklumkan dalam pertemuan yang lepas, kita berikan tajuk dia bermula daripada maka apabila engkau hendak tidur. Ini cerita berkenaan dengan adab-adab ketika mana kita nak habis hari dah, ataupun dah pun kita nak baring dah, nak selesai dah, nak rehat dah. Tubuh badan kita ni perlu kepada kerehatan. Walaupun kita bekerja, walaupun kita beribadah, berjaga, tapi tetap juga hak untuk tubuh badan kita nak tidur. Ada seorang sahabat Nabi, mai berjumpa tiga orang sahabat. Seorang mai beritahu kata, aku nak sembahyang malam, tak mau tidur. Ada seorang lagi pula, aku nak membujang je, tak mau nak menikah. Kemudian aku nak puasa, aku tak mau nak berbuka, aku nak puasa je. Tapi Nabi kata juga, aku ni tara Nabi pun, tara Rasul pun, tetap juga walaupun di siang hari bekerja, malam tetap tidur juga. Walaupun aku berpuasa, aku berbuka juga. Walaupun aku dalam keadaan ni, tetap juga aku berkahwin. Aku berkahwin. Jadi perkara ni adalah tuntutan fitrah. Badan kita perlu kepada kerehatan. Pada ketika itu hendaklah kita tunaikan hak-haknya. Dan hak yang paling sempurna sekali kita tunaikan untuk tubuh badan kita selain pada beri kerehatan ialah melaksanakan solat sunat duha. Kita bagi sedekah kepada 360 sendi yang ada di tubuh badan kita dengan cara kita laksanakan solat sunat duha pada waktu pagi. Jadi bila kata dah sampai masa untuk kita rehat, duduk di penghujung dah, malam dah, apa yang perlu kita lakukan, maka tunaikan hak kepada tubuh badan kita ialah dengan cara memberi kerehatan. Tidur, memang malam ni Allah Ta'ala jadikan sebagai masa untuk kita berehat. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, kerana kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Maksudnya kita nak tutup benda yang kurang pada diri kita, letih kita, siang hari kita bekerja, siang hari kita banting tulang, buat kerja tu, buat kerja ni. Pada waktu malam ialah masa untuk kita rehatkan diri. Kalau kata bekerja, kena shift pada waktu malam, tak apalah, tak boleh nak mengelak. Tapi kalau boleh kita cari kerja yang waktu malam ni masa untuk kita tidur, maka yang tu yang terbaik. Lepas daripada sembahyang isyak, tak payah duk cakap banyak, tak buat kerja apa, melainkan tidur. Kalau kata nak sambung juga kerja waktu mana? Lepas daripada pukul 1. Lepas daripada pukul 1 nak sambung balik, tak apalah. Kalau terjaga, insya-Allah dah kualiti tidur daripada pukul 10 contohnya. Kita habis isyak pukul 8.40. 8.40, 9.30 lah. 8.40 sembahyang isyak, masuk isyak, dan 9.30 dah selesai. Kalau boleh masuk tidur. 9.30. Kadang tu orang kata awal. Wah, awal Ustaz, sampai pukul 10 lagi tidur lah. Tidur awal hati lebih elok.
terutamanya pelajar-pelajar, tidur awal lebih berkualiti berbanding dengan tidur lambat. Ada setengah orang tu masa ni lah kita nak buat kerja sekolah, lepas isyak lah nak buat tamrin, nak buat murajaah, nak mutalaah balik pelajaran-pelajaran yang lain. Tak apalah kalau nak buat yang tu tak ada masalah. Memang sebelum ni pun kita dah baca, kalau buat yang tu pun tak bermasalah kerana memberi manfaat. Tapi di antara mengulang kaji dengan tidur lebih baik. Tidur waktu lebih berkualiti. Dan nak buat kerja macam mana? Lepas daripada tu. Pukul 1 sikit bangkit. Tak apa? Bangkit pukul 1, buat kerja ni. Ataupun berqiyamulai, bertahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pernah lah test benda ni. Kita duduk baca aja pernah test. Ingat masa tu duduk ingat lagi tahun Sanawi 4. Di Sanawi 4 masa duduk di Rang. Alhamdulillah masa saja kita nak test tengok betul ke tak betul macam mana dapat rasai pengalaman ni. Kita cuba tengok 1 tahun tu try buat, alhamdulillah, tapi nak istiqamah tu payah. Try buat, alhamdulillah. Kita pun kalau boleh try tu cuba tengoklah. Lepas isyak tidur pukul 1 bangkit nak menghafal Quran ke, nak buat kerja sekolah ke, nak buat apa benda-benda yang tak buat kerja bukan banting tulang lah. Patutnya kerja ni jenis duduk dengan dengan baca buku kan, nak mengapai ke. Lepas pada pukul 1 tu cantik. Dia ingat lagi sampai ke hari ni masa di tingkat Sanawi 4 tu baca kitab Al-Kawakibud Durriyah. Al-Kawakibud Durriyah kitab nahwu menghuraikan matan Al-Ujurumiyah. Almarhum Ustaz Yusof mengajar. Dia mengajar di siang hari, malam tu kita dah buat catatan. Lepas pada bangkit pukul 1, pukul 2 tu kita bangkit buat ringkasan. Dia ingat, alhamdulillah. Matan Jurumiyah tu ingat tu nak beritahu kata seakan-akan benarlah dengan apa yang disusun oleh para alim ulama ni bila kata lepas daripada tengah malam tu kita bangkit pukul 1, pukul 2 tu otak kita jadi fresh. Masa tu mudah untuk kita terima ilmu-ilmu ni. Orang nak mengapai Quran pun waktu tu cukup cantik. Bangkit waktu pukul 1, pukul 2 pagi, dah mandi apa semua, ambil lah peluang semayang tu. Jangan lupa semayang lah bermunajat pada Allah Ta'ala. Kemudian baca buku. InsyaAllah apa yang kita baca tu dia masuk satu ingat dalam otak, dalam kepala kita ni. Dan memang pun masa di Sanawi 4 tu ingat anak tengok balik di dalam pencapaian rekod simpan. Encik Fahmi tunjuk kata eloknya simpan benda-benda macam ni. Kita pun tengok balik. Di antaranya di masa di Sanawi 4 tu alhamdulillah prestasi akademik ni agak tinggi lah berbanding dengan masa lain. Dia ingatkan masa di Sanawi 3, pokoknya Sanawi 4 tu nampak cantik. Alhamdulillah. Tapi main Sanawi 6 tu dia kurang sikit. Masa Sanawi 4 tu okey, Sanawi 6 tu kurang sikit. Ada tengok duk banding di antara dua peperiksaan tu. Jadi nak cerita kata masa waktu pukul 1, pukul 2 pagi tu cantik untuk kita mengulang kaji pelajaran. Nak ambil input, nak isi maklumat-maklumat ni, nak ambil ilmu, nak isi di dalam dada kita ni, waktu malam tu cantik. Kalau kata lepas isyak, masa tu letih lah. Anak-anak kita, kalau kata siang tadi dah buat kerja, tuntang buat kerja, daripada pukul 8 pagi dah sampai ke sekolah, pukul 4:30 balik dengan cover apa lagi. Dia dah letih lah. Lepas isyak tu pun gaduh nak tidur lah. Bagilah dia rehat dulu, bangkit pukul 1 segi buat. Maka yang tu yang paling baik, yang paling cantik. Jadi hari ni kita akan tengok apa lagi yang disarankan kepada kita, jalan orang-orang yang suluk dekat dengan Allah Ta'ala, apa yang mereka lakukan terutamanya sebelum mereka berbaring tidur merehatkan diri. Jadi penggan yang pertama adalah baca dah. Selepas kita letakkan tajuk adab hendak tidur, maka apabila engkau hendak tidur, nanti kita dah baca dah, anda dah huraikan dah, anda baca seminta lalu, dan lepas pada itu penggan yang kedua anda akan huraikan insyaAllah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Maka apabila engkau hendak tidur, maka hamparkanlah tempat tidurmu itu padahal engkau tidur menghadap kiblat. Yang kedua. Pertama hampak tempat tidur, yang kedua tidur menghadap kiblat. Padahal berbaring atas lambung yang kanan seperti mayat dalam kubur. Itu yang ketiga. Kita mengiring. Kerana tidur itu seperti mati dan bangun itu seperti dibangkitkan daripada kubur. Barangkali engkau mati dalam tidur itu, maka mati dalam berbuat kebajikan. Macam mana mati? Macam itulah kita dibangkitkan. Kalau kita mati dalam keadaan aksiden, dibangkitkan dalam keadaan kita aksiden. Ada hadis Nabi sebut macam tu. Macam mana kita mati, macam itulah kita dibangkitkan di akhirat nanti. Ditiupkan sangkakala yang ketiga, dibangkitkan kita semua daripada kubur, disedakkan semua daripada kematian. Maka macam mana kita mati, macam itulah kita dihidupkan. Mati dalam keadaan sujud, maka kita dihidupkan dalam keadaan sujud pada Allah Ta'ala. Mati dalam keadaan berjalan, maka kita dihidupkan dalam keadaan kita berjalan. Mati dalam keadaan kita duduk tidur. Kita duduk tidur, duduk berbaring, sedap-sedap buka mata, memang akan macam keadaan macam itulah. Dan benda ni dibuktikan. Sahabat
pernah dia pengsan. Cerita pengsan. Kalau kita pernah lalui benda macam ni, terpengsan, letih buat kerja ke apa, mungkinlah dia akan jadi macam tu. Kawan terbesar seorang sahabat daripada Kelantan. Dia pengsan masa balik daripada Kelantan. Dia balik daripada Kelantan, di stesen bas tu, turun-turun tu, dia nak ambil barang dia kot. Nak ambil barang dia dekat bawah bas, kat perut bas tu. Elok nak ambil barang dia pengsan. Jatuh, orang lain semua dah tengok macam tu, angkat pergi hospital. Lepas tu bila kata dia hospital, elok dia buka-buka mata ni, buka-buka mata terus dia tanya, beg kau nak beg kau? Oh, dia sedar. Dia duduk tang mana dia mati tu, dia sedar tu. Dia sedar tu, beg aku tang mana, dia baru nak ambil beg. Ambil beg daripada perut daripada bawah bas tu. Beg aku tang mana, beg aku duduk tang mana. Dia sedar macam tu. Jadi masa mana kita tak sedarkan diri, dia sambung pergi tang tu balik. Tapi ingat tak, ni yang duduk di hospital ni, bukan duduk stesen bas. Oh, baru perasan. Jadi nak abang kata, betul seakan-akan kena dah apa yang Nabi kata, bila mana kita mati, dibangkitkan dalam keadaan macam tu. Jadi kalau kata kita tidur ni, kalau mati dalam keadaan, kita berbuat kebajikan, tidak menghadap ke kiblat, ingat pada mati, satu benda yang sunat, dituntut dalam agama. Dia kata, banyak kami mengingati mati. Nabi kata, iksiru bidzikri hadimil lazzat. Perbanyakkanlah mengingati perkara yang memutuskan kelazatan. Apa dia perkara yang memutuskan kelazatan ni? Mati. Mati ni kalau kata dah mati tu hadis tak ada apa dah. Makan pun tak mau, harta pun tak mau, apa pun tak mau dah. Dia nak hidup je. Hidup nak buat benda yang baik, nak bersedekah. Itu dalam Al-Quran cerita. Jadi, bila kata banyak ingat mati ni, insya-Allah terelak kita daripada perkara-perkara mungkar. Maksiat-maksiat ni dapat kita redakan. Tapi kalau kata tak ingat mati ni, kita orang tu buat maksiat banyak. Jadi, macam mana kita tidur, macam mana kita mati, dibangkitkan dalam keadaan macam tu. Sambungan lagi. Dan sunat ketika hendak tidur itu mengambil air sembahyang. Paling kurang kita tidur tu berbaring dalam keadaan kita dah pun bersuci. Sambung kat situ, tu betul kan? Kadang kata silap, betul tak? Sambung kat situ. Dan sunat ketika hendak tidur itu mengambil air sembahyang, berwuduk dulu. Berwuduk. Basuhlah muka, tangan, kepala dan kaki. InsyaAllah basuh dalam keadaan bersih macam tu, tak payahlah duk pakai pencuci muka ke apa ke. Yang tu yang paling cantik. Orang sekarang ni duk tengok sabun mula sabun ni. Tak payah ambil air sembahyang pun cukup dah. Pembersih muka yang paling elok. Air tu yang paling elok, paling sempurna kita gunakan untuk membasuh kotoran-kotoran yang ada pada ujung-ujung anggota kita. Tu yang keempat, mengambil air sembahyang. Itu berwuduk. Dan sunat engkau suratkan akan wasiatmu, ini yang kelima. Dalam ambil sembahyang tu kita wasiatkan. Kalau kata ada dah hak semalam, hari ni tak apalah guna tu. Dan wasiat ni pula, wasiat benda apa? Kena perhati betul-betul. Wasiat tu bukan wasiat kata bahagi harta. Bukan wasiat ni, hak ni ambil kan ni, harta ni ambil kan ni. Yes, yang tu sebahagian wasiat. Tapi wasiat untuk waris tak boleh. La wasiyata li warithin. Tak boleh berwasiat untuk waris. Dia cerita berkenaan dengan pembahagian harta peraik. Pasal ni panjang lah. Dia kena ada satu ilmu khusus. Nanti kalau kata ada soalan pun kalau ditanya, panjang jawapan dia. Tapi nak cerita kata, ilmu pewarisan ni satu ilmu yang cukup penting dan juga ilmu yang pertama-tama sekali akan diangkat daripada umat manusia. Pertama sekali ilmu yang diangkat, ilmu pewarisan. Ingat, ilmu pewarisan, dalam ilmu pewarisan, ilmu peraik, dah sebut dah, tak boleh berwasiat kepada ahli waris. Contoh anak-anak kita. Kadang tu orang tak faham. Dia duk kata, boleh kita berwasiat. Kemudian hak yang dapat harta tu pula, ni puak dah wasiat, aku dapat bahagian ni. Padahal bahagian dia dapat tu lebih. Ada sebidang tanah, nilai tanah tu lebih daripada yang sepatutnya. Patutnya dia dapat berapa? Tengoklah berapa bahagian. Kalau kata ada 7 orang adik-beradik, 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki-lelaki, 4 perempuan, maka dibahagikan 10. Sebab apa bagi 10 ni? Cerita secara ringkas berkenaan dengan bahagian harta. Dan benda tu biasanya orang dulu lalui. Kalau kata 3 lelaki, 4 perempuan, payah cerita, panjang, ramai sangat. Cukup 2 orang, antara lelaki dengan perempuan. Kalau dapat perempuan, perempuan ni dia ada lebihan. Perempuan tu ada lebihan. Lebihan tu akan bagi kepada ahli waris yang lain. Bukan daripada anak beranak si mati tadi. Seorang lelaki mati, tinggal isteri, kemudian tinggal anak lelaki, tinggal anak perempuan. Kalau tak ada anak lelaki, anak perempuan saja. Anak perempuan dapat setengah, yang si isteri tadi dapat 1/8. Baki lagi, dia turun kepada orang lain. Mungkin boleh pergi ke Baitul Mal. Tapi kalau ada anak lelaki, anak lelaki ni pewaris yang paling kuat. Bila kata dah ada lelaki ni, dia sapu semua. Sapu macam mana?
Meninggalnya seorang lelaki, dia tinggal suami, dia tinggal isteri, dan tinggal anak lelaki, anak perempuan. Contoh macam tu. Bila si isteri ni dapat 1/8. Hak anak lelaki pula dapat apa? 2 daripada 2 bahagian berbanding dengan perempuan. Walidzakari mislu hadzil unsayain. Dalam Al-Quran sebut, bagi lelaki ini dapat 2 bahagian berbanding dengan wanita. Jadi nak bagi berapa tu? Kalau kata anak lelaki, anak perempuan, 2 orang je. Bahagilah 3. 3, anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1. Duit itu adalah 30,000. Baki lagi dah tolak pergi kat isteri apa semua, bayar hutang apa semua, jadi tinggallah 30,000. 30,000 bagikan kepada anak lelaki tadi 20,000, anak perempuan dapat 10,000. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Itu memang pembahagian harta dalam para infakkan harta aku kepada pondok tahfiz ni, aku infakkan harta aku kepada apa masjid. Contohnya, dia wakafkan. Jadi pembahagian tadi, wakaf tadi 2/3. Jadi 2/3 tadi dibahagikan. Kalau lebih, tak boleh lah. Dia tak laku lah. Dia hanya sekadar kata 1/3 sahaja. Itu sebagian daripada isi kandungan wasiat. Lain lagi. Ada lagi, panjang lagi. Wasiat ni bukan bak harta saja lah. Itu kena faham. Wasiat, tulis kedai perabot mana. Ada RM1,000. Kemudian apa dia lagi? Dekat si bulan, bin sebulan. Kau ada hutang lagi RM2,000. Apa-apa dia tulis itu, orang yang hidup nanti akan selesaikan. Bila tak ditulis macam ni, dia akan jadi masalah pada orang yang ditinggalkan. Nah, jadi kat kampung lah, yang apa si perempuan ni, dia dapat harta, adalah harta lepas pada tu dia dapat anak menakan, kalau kata ada anak menakan daripada saudara lelaki. Jadi bila kata dah turun tu, dapatlah kepada seorang perempuan ni, dan orang perempuan ni pula dia ada ipak dia. Ipak dia main tuntut. Ipak dia main tuntut. Dulu ni suami kak meninggal lah. Suami dia meninggal lah. Suami kak meninggal, tak bayar lagi hutang, saya pindah rumah. Angkat rumah. Angkat rumah dulu. Orang dulu ni buat rumah siap. Dia pun usung pergi 25 tahun. 25 tahun dulu dah meninggal lah. Baru timbul cerita balik. Hak mereka ni kan, keluarga ni pun dia jadi melenting lah. Tanyalah saya macam mana Ustaz. Nak bagi kita, ish kita pun kalau tak ada hitam putih, maksudnya benda tu tak ada. Mana bukti kata dia berhutang dengan si fulan ni? Mana dia bukti kata dia nak bayar RM1,000 ni? Tak ada pun bukti. 25 tahun dulu ni, patut selesai dah. Hak anak-anak ni pula dia jadi tak puas hati. Anak-anak ni lah tanya, macam mana Ustaz nak simpan dalam file, dalam mari, dalam besi, ataupun letak kat mana-mana beg? Letak di bawah bantai. Maksudnya yang terakhir sekali, baru tak sat ni, yang kawan tu transfer mereka tengah-tengah nak tidur tu, sambil-sambil nak tidur, ada kawan ni hantar pinjamkan duit sebanyak RM5,000. Tulis dalam tu RM5,000 pinjam daripada si fulan bin si fulan, letak bawah bantai. Maksudnya nak tidur sangat dah tu. Bila kata mati, hak si waris yang uruskan mayat kita, jangan dia buat sekerak jalan. Kalau dia buat sekerak jalan, maka wakaf yang kita infakkan tadi tu sebenarnya tak memberi manfaat kepada kita. Sekadar tu kita wakaf, orang gunalah lebih kurang 5 tahun, tiba-tiba dapatkan anak cucu dia berunduh. Macam duk berlaku, mungkin sebahagian kita pun duk tahu ada 2-3 tempat, dan banyaklah tempat duk berlaku benda-benda macam ni. Si Tok Wan tu dah wakafkan dah tanah tadi untuk buat surau, orang siap bina surau dah. Dapat dekat anak cucu, tengok dalam geran, tak ada pun bila mana nampak duit. Ada agak ada berlaku, yang anda tahunya, surau dalam krisis sekarang ni, di Beling ada satu surau tu, nak apa? Nak dia kisnya tak selesai. Dia wakaf tapi tak tulis jelas-jelas kata wakaf. Kemudian bila mana ada pembeli baru beli tanah tu, tengok-tengok ni ada surau, sedangkan tanah tu dia jadi aset untuk pelancongan. Dia nak buat pelancongan. Tapi surau ni macam mana kedudukannya? Kalau yang nak buat macam ni, pastikan jelas saya telah mewakafkan harta saya. Bagi ada hitam putih. Bagi kepada siapa? Kita alhamdulillah di Malaysia, dia ada badan yang menguruskan daripada pejabat agama Islam, ada bahagian wakaf dalam enactment undang-undang Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam. Tapi di pejabat agama Islam memang dalam enactment undang-undang tubuh masjid, pegawai masjid hendaklah melapor tu nampak duit banyak, ataupun anak cucu ni, kalau aku nak buat terus tak gamak, Tok Wan aku buat wakaf dah, tak boleh.
Lepas kita jualnya tahu hal lagi dia pusing tak dapat apa orang tua tu. Jadi kesian sangatlah. Jadi kalau kita nak wakaf, pastikan benda tu selesai bagi elok. Kalau nak wasiat, masa tu kita wasiat. Masa tu kita dah buat selesai, dah ada hitam putih. Di situ kalau kata duk nampak kata depa duk pertikai. Ahli waris ni tak tahu tanah tu depa duk. Ahli waris yang ditinggalkan maklum benda ni. Ni ahli waris pipi nak pi buat ni. Sebab apa ni kami dihalang tak boleh nak semua. Oh, rupa-rupanya dah dijual kepada orang lain. Ahli waris tak tahu. Tu kena perhati elok, kena bagi jelas elok. Kalau kata kita dah jual ataupun kita dah wasiat, kita dah wakafkan, buat benda tu sampai selesai. Jangan buat separuh jalan. Jadi di sini disebutkan, dan sunat engkau suratkan astagfirullahaladzim. Biar kita mati dalam keadaan buat amal kebajikan. Duk berzikir. Kalau dah istighfar, ingat satu-satu ni dosa ni Allah aku tak ada nak bertobat lagi. Ya Allah, ampunilah dosa aku, ampunilah dosa aku. Ada buat nanya dengan orang tu, maafkanlah. Ya Allah, aku maafkan dia, ya Allah. Tenangkanlah jiwa aku nak meninggal lah. Ni kalau kata orang buat dosa dengan kita tak maafkan dia, dia akhirat sana duk kena jawab lagi. Nanti ke dia ni ada buat dosa dengan jadi kita nak selamat kata tak maafkan. Kena selesaikan lah. Di titian sirat ni, sebelum melangkah masuk dalam syurga, kena selesai dulu dengan orang yang duk cari pasal dengan kita. Seelok macam mana? Maafkanlah. Ya Allah, aku maafkan orang-orang yang buat salah denganku. Mudah-mudahan mudah untuk aku masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Ketika mana hendak tidur, taubat daripada segala dosa serta membanyakkan mengucap istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tak salah nak pegang tasbih sambil duduk nak tidur tu. Astaghfirullahalazim, ataupun duduk mengiring belah kanan, lambung kanan ni duduk mengiring sambil astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Tak pegang tasbih tak apa. Bukan nak kira pun. Kalau nak kira tak apalah, kalau kita ada amalan khusus. Sebelum aku tidur, kena selesai dulu. La ilaha illallah 100 kali. Astaghfirullah 100 kali. Selawat 100 kali. Allah, Allah, Allah 100 kali. Jadi kalau ada bilangan macam tu kita dah hadkan, peganglah tasbih tu. Ataupun pegang yang tasbih di kita. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Tengok cukup ke tak cukup lagi. Nak bagi cukup 100. Maka yang tu tak menjadi masalah. Dan ingatkan olehmu ketika seperti dalam kubur seorang-seorang, tiada sertamu itu melainkan amalmu. Dalam kubur tak ada siapa pun yang akan teman kita melainkan amalan kita sahaja. Dan jika ada amalmu itu baik, maka engkau dapat nikmat yang tiada kehinggaannya. Dan jika ada amal itu jahat, maka dapat siksa yang amat sakit. Allahu Akbar. Tu kena kenangkan tu. Aku nak mati ni, aku nak bawa apa ni, aku nak masuk dalam kubur. Dikira dosa ke pahala yang banyak. Alhamdulillah setakat lah ni duk nampak tu pahala lah banyak. Tapi hawa ni'mah. Tapi kalau kata dosa duk banyak, jahat dengan orang tu, kena orang ni. Kadang tu orang yang duk buat dosa ni, kadang tu dia tak ada kisah benda tu. Tak ada kisah. Tu bahaya sangat tu. Bahaya sangat-sangat. Kita buat dosa tapi kita tak tahu kata kita dah buat dosa. Tu bahaya sangat. Minta ke Allah Ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami benda yang sebenar tu sebenar-benarnya. Warzuqna ittiba'ah, rezekikan kami untuk mudah ikut, mudah buat. Benar-benar ni kita minta pada Allah Ta'ala. Jadi imam baca doa noh Allah. Terkesan dalam hati. Imam baca tu dengan penuh hadir hati dengan khusyuknya. Tu kita minta doa tu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami perkara yang sebenar tu sebenar-benarnya. Warzuqna ittiba'ah, rezekikan kepada kami untuk mudah ikut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami benda yang batil tu sebatil-batilnya. Warzuqna ijtinabah, rezekikan kepada kami, berikan kepada kami, beri peluang kepada kami untuk kami jauhi perkara-perkara mungkar. Kadang tu orang tak nampak, tak tahu kata dia buat silap, tak tahu kata dia buat benda-benda yang mungkar. Itu berat. Ada orang macam tu. Kita pun tanya diri kita, aku ni buat betul ke tak betul? Kena ke tak kena? Patut ke tak patut? Inilah panduan kita. Dalam kitab Hidayatus Sadiqin, sebagai panduan kepada kita nak tengok macam mana. Tengok satu-satu ni. Betul ke tak betul? Ada tak benda ni dibuat macam ni? Ada benda yang dilarang kita buat ke tak buat? Benda yang disuruh kita buat ke tak buat? Buat dah benda yang disuruh. Benda dilarang, tak ada tengok lagi. Tu kena perhati betul-betul. Biasanya banyak orang ambil perhatian benda yang disuruh. Okey lah. Buat sekadar mana yang mampu. Tapi kena ingat, Nabi dahulukan benda yang disuruh, Nabi dahulukan benda yang dilarang. Dalam hadis Nabi kata apa?
ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kamu daripada melakukannya, maka jauhkan. Jangan buat. Larangan dulu, Nabi buat larangan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kamu daripada melakukannya, maka jauhilah. Itu larangan yang pertama. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Dan apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka buatlah sekadar mana yang kamu mampu. Tapi hak larangan tadi ni, yang kata maksiat tadi, ramai orang tak perasan. Ramai orang tak tahu. Oh, dia ingatkan boleh. Dia ingatkan kena. Dia ingatkan tak ada masalah apa. Dia ingatkan biasa je benda macam ni. Rupa-rupanya kita ada buat dosa. Apatah lagi pula dosa tu bersangkutan dengan orang lain. Wal'iyazubillah. Tu yang kena minta doa betul-betul ke Allah Ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah benda yang sebenar tu sebenar-benarnya. Maksudnya rezekikan kami ilmu berkenaan dengan perkara tersebut. Warzuqna ittiba'ah. Rezeki kepada kami untuk ikut ilmu benda yang betul tadi. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan kepada kami benda yang batil tu sebatil-batilnya, dan rezekikan kepada kami untuk kami jauhi perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita apa yang kita mohonkan insya-Allah. Dan jika ada amalmu itu jahat, maka dapat siksa yang amat sakit seperti firman Allah Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Surah Al-Zalzalah. Ayat dia sebut macam tu. Maksudnya, benda yang simple, benda sikit pun tetap juga. Barang siapa berbuat kebajikan setimbang semut yang kecil, ya'mal mithqala dzarrah. Dzarrah ni disebut kata setimbang semut. Tapi dzarrah ni maksudnya bijian halus. Ada terjemahan kata sebesar biji sawi. Ada yang kata semut. Mungkin semut yang halus lagi. Tapi dzarrah dibuat walaupun sedikit. Benda yang elok, benda yang bagus, benda yang baik, walaupun benda tu simple, buatlah sekadar benda yang kita mampu. Buang apa? Benda yang menghalang di tengah jalan. Itu salah satu daripada cabang iman. Imatatul adha anit tariq. Buang yang tu. Akan diperkirakan walaupun simple. Kuih sikit je pun, tetap juga diperkirakan. Tapi kalau kata benda hak jahat ni, hak yang sikit kita buat, tetap juga akan dipertimbangkan, diambil kira terhadap apa yang kita lakukan. Barang siapa yang berbuat kebajikan setimbang semut yang kecil, nescaya didapatnya kebajikan. Dan barang akan satu per satu. Dan hendaklah engkau sediakan pada ketika hendak tidur itu sugi dan cerek tempat air sembahyang. Tak dulu, sekali kita baca habis sikit lagi. Kita dengar azan dulu, sekali kita habis sikit dulu insya-Allah. Dia ingatkan dulu orang ketuk apa bumbung masjid. Rupa-rupa rupanya bunyi apa? Bunyi beduk orang. Dia kata bunyi beduk dalam tu. Ya, dengar azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi al-ma'at as-sinni mahmil waslat al-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة بعث الله من مقام المحمود زيارة فلا تخلف الميعاد اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته ya rabbal alamin. Kata musannif lagi, dan hendaklah engkau sediakan pada ketika hendak tidur itu sugi dan cerek tempat air. Apa bangkit lagi terus kita boleh bersugi. Jadi kalau kata ketika mana nak tidur tu boleh sediakan, kita sediakan. Maksudnya sagi bangkit lagi terus nak pergi segar terus. Satu lagi Syekh Fahmi ni, kata pengalaman sikit, dia kalau nak tidur
kunci jam tu jangan letak tepi telinga. Satu lagi, kunci jam jangan letak tepi telinga. Letak tepi telinga kering kuat tu, dia main tangan tekan, padam. Tapi dah jadi biasa, jam tak bunyi pun akan bangun. Akan sendirinya akan bangun. Kalau kata siapa yang duduk biasa, Allah Ta'ala dah tetapkan masa dia tu sampai bila terjaga bangun. Jangan duduk layan tidur. Kalau duduk layan tidur juga akhirnya hanyutlah. Payahlah nak bangkit lepas pada tu. Jadi bila mana Allah Ta'ala dah biasakan kita untuk boleh bangun sebelum subuh, maka teruskan. Jam kita yang kunci tadi tu, letakkan di tinggi, jangan duduk tak rendah-rendah. Dan hendaklah kau sediakan pada ketika hendak tidur itu tu, macam mana nak bagi segar. Kerana tu bangkit ni tak boleh nak bangun lagi. Kerana apa? Badan kita duk berasa macam kata letih lagi. Minum air. Ataupun dengan cara seperti mana yang disebutkan di sini, ada dah ceret untuk ambil air semayang. Nak bagi mudah ni. Dah air kena muka, insyaAllah dia tak lena dah kot. Kalau kata letih sangat pun, mungkin kena air tu dia akan segar. Jadi, sediakanlah benda-benda macam ini untuk apa? Tujuan dia untuk kita segar, boleh bangkit semayang terus. Dan sunat engkau niatkan pada ketika pun sebenarnya dia ada kelebihan dia. Dalam hati ni, duk niat, lama dah kat sebulan dah, duk makan pahala niat tu je lah. Bila nak kata bangkit tak lagi pun, tak apa, niat dulu. Orang tanya, bangkit dah malam ni? Allah tak dan lah, dengan azam baru bangkit. Tu duk kata duk niat lama dah. Tak apalah, awal-awal makan pahala niat pun jadilah. Ataupun tu Allah Ta'ala bagi, pemurahnya Allah Ta'ala ni, bagi kat kita walaupun diniatkan nak buat kebaikan, dah beri dah pahala, tak boleh lagi. Tapi lama-lama dia pada tu mudah untuk bangun. Tapi kalau kata niat awal lagi, buat apa dia bangkit malam-malam ni, lagi ngantuk siang lagi, kita nak buat kerja. Mengantuk pula di sana. Kalau bangkit awal, ngantuk melainkan waktu tengah hari lagi kita qaidulah. Kalau ikut betul-betul jadual yang macam mana diatur di dalam ni, lepas isyak jangan duk buat apa dah tidur, insya-Allah dia segar. Dalam kajian pun orang buat eksperimen, orang buat kajian. Lepas pada mayang isyak, tidur sampai ke pukul 12, pukul 1. Lepas mayang tarawih tidur. Tapi masalah pula ni, lepas mayang tarawih gaduh nak jamu murai. Jamu murai kan tak boleh nak lena lagi. Lepas mayang tarawih tu tidur dulu. Tidur, bangkitlah malam lagi pukul 1. Bangkit mayang, insya-Allah badan kita akan jadi segar. Bolehlah ikut jadual ni. Ni pun dah ada kualiti dia yang tersendiri. Islam atur siap dah jadual hidup kita macam mana. Malam, masa untuk kita berehat lepas isyak, tak payahlah duduk kebang, tak payahlah duduk sembang, tak payahlah duduk melangut tengok TV ke apa ke. Tidur, pukul 1 lagi bangkit, dia segar. Kerana tu bukan berapa minit pun tidur tu. Kalau kata pukul 9 tidur, 10, 11, 12, 3 jam je. 3 jam, tambahlah satu lagi, pukul 1, 4 jam. 4 jam tu kalau ikut tu tak tahu mana pun. Ikut nanti dia akan sebut, kata kita ni seeloknya tidur 8 jam. Ni tidur 4 jam je. Ada kualiti lah di situ. Kalau siapa yang tidur pukul 9, bangkit pukul 1, bangkit tu buatlah kerja apa, baca buku ke ataupun buat kerja yang lain. Tengah hari lagi pukul 12, tidur. Walaupun hanya 10 minit. Tidur 10 minit tu pun kualiti dia lain. Nama dia qailulah. Kita dah tengok dah sebelum ni. Qailulah tu. Ambil 10 minit maksudnya dalam 4 jam lebih je. 4 jam lebih, 4 jam setengah contohnya. Satu hari, 4 jam setengah kita tidur, maksudnya kita berjaga lama. Umur kita dipenuhi dengan amal kebajikan. Tapi dia buat kira siap dalam ni. Nanti di akhir dia sebut. Kalau kata masa tu dibahagikan 3 masa. 24 jam dibahagikan 3. Maka kita tidur 8 jam. Kalau 8 jam tu dibuat kira macam mana? Umur kita kalau kata 60 tahun. Sehari kita tidur 8 jam. 20 tahun habis masa aku tidur je. Tu kalau tidur 8 jam lah. Kalau tidur lebih dari 8 jam. Pantang ada cuti ke dia nak lena? Dengar-dengar kata cuti Isra' Mi'raj. Oh, masa aku nak duduk dalam selimut. Pas mayang subuh tidur terus. Oh, masalah tu. Pas mayang subuh jangan duduk tidur lah. Berat rezeki. Naumatus subhi tamna'ur rizqa. Tidur lepas subuh ni menghalang daripada dapat rezeki. Jadi jangan tidur lah. Lepas subuh jangan tidur. Sebelum maghrib, lepas asar jangan tidur. Jadi tidur jangan terlalu banyak sangat. Tidur pada waktu dia beri kebaikan kesihatan pada tubuh badan. Tapi tidur lebih daripada waktu dia memudaratkan diri sendiri. Jangan duduk tidur banyak. Saya baca satu artikel video apa yang Tun Mahathir. Macam mana dia boleh jaga kesihatan dia. Dia abang kata, bila kata kita tak larat, jangan duduk tidur. Tidur cukup sekadarnya sudah. Jangan duduk tidur banyak-banyak. Bangkit berjalan. Bangkit berjalan slow-slow. Tak apa, yang penting jangan duduk tidur. Ni kita duduk tidur. Okay, tu malah kembang urat lah apalah. Akhirnya payah nak bangun dah. Yang penting jangan duduk tidur banyak. Rugi masa kita.
Jadi berkenaan dengan bangkit sembahyang sebelum pada pertengahan malam, niat kepada ketika hendak tidur tu bangun pada tengah malam, insya-Allah nanti kita akan ulang sekali lagi huraiannya pada pertemuan yang depan. Jadi itulah sebahagian daripada adab-adab yang perlu kita lakukan seperti mana disebutkan dalam kitab Hidayatus Sadiqin ini. Dah habis dah 7 perkara, 7 adab yang sesuai kita lakukan sebelum kita pejam mata, sebelum kita rehatkan tubuh badan kita. Jadi sekadar itulah yang boleh anda kongsi bersama. Mohon maaf salah kata tersilap bahasa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana